Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam siri podcast Kitab Syam'il Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Salim bin Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukran. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan bincangkan tentang beberapa tajuk ataupun beberapa topik yang ada dalam kitab Syam'il Muhammadiyah. Iaitu yang pertama adalah tentang makanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia itu fitrah bila ada rasa lapar, betul tak Ustaz? Wa imma seseorang itu seorang nabi ataupun rasul. Betul. Jadi Ustaz, boleh Ustaz ceritakan sikit tentang apa yang dimakan oleh Rasulullah dan bagaimana cara makan Rasulullah gitu. Masya Allah. Baik, pada episod yang lalu kita ada sentuh mengenai antara makanan yang Rasulullah pilih adalah buah-buahan, iaitu berkaitan dengan kurma, buah dengan apa nama dia, buah semikai, buah timun. Baik, ada pun salah satu makanan yang Nabi suka, kegemaran Nabi tapi tak sering makan, iaitulah dalam Syama'il disebut Nabi makan daging masywi, janban masywiyan. Nabi makan daging yang dipanggang atau dibakar. Dan kebanyakan hadis yang dipilih oleh Imam Tirmizi mengatakan Nabi makan bahagiannya daripada bahagian peha kambing itu. Jadi para ulama mengatakan bahagian peha kambing atau kaki kambing itu senang dimasak, mudah dimasak. Jadi Nabi makan. Dan begitu kalau kita lihat dalam satu hadis Jabir bin Abdullah pada peperangan Khandaq, Jabir pernah menjamu Nabi ke rumahnya. Dia sembelih kambing, masak kambing, bagi makan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah jemput semua yang terlibat dalam peperangan Khandaq itu daripada kaum muslimin, makan di rumahnya Jabir bin Abdullah. Jadi salah satu bentuk makanan yang Nabi pilih, yang Nabi suka makan adalah daging kambing yang dipanggang dan dibakar atau dibakar. Masya Allah. Ini baru saya tahu Ustaz, Nabi baru pertama kali dengar tentang daging bakar juga adalah salah satu kegemaran Rasulullah. Yes, betul. Tapi tak selalu dimakan dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, jadi kawan-kawan, ini satu ilmu baru yang kita mana yang tak tahu, ini adalah ilmu baru bagi kita, iaitu daging bakar bahagian peha ataupun bahagian peha kaki ke bawah adalah salah satu kegemaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kambing golek tu, ambil bahagian peha cakap dengan abang. Boleh Ustaz? Boleh. Okey Ustaz. Jadi untuk yang kedua Ustaz, soalan yang kedua tentang pakaian. Bagaimana pakaian Rasulullah semasa hidupnya, apa yang dipakai, warna apa ataupun warna apa yang dipakai oleh Rasulullah, baik cincin ke, baik jubah ke, ataupun Ustaz nak kupas tentang salah satu daripadanya pun boleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Okey, baik. Dari sudut pakaian, kalau kita lihat antara perhiasan yang Nabi pakai, Nabi seorang yang memakai cincin. Kita tahu maklum Nabi seorang yang memakai cincin. Dalam hadis Imam Tirmizi ada satu bab cerita tentang bagaimana Nabi memakai cincin. Dalam perbahasan Imam Tirmizi mengatakan Rasulullah itu memilih cincin rumahnya atau tempat tampungnya batu itu daripada besi yang dinamakan perak, fiddatan, perak. Nabi pakai perak. Kemudian ada juga hadis Nabi kata disebut Nabi memakai cincin perak berbatukan batu Habsyah atau batu hitam. Jadi ada banyak hadis-hadis berkaitan dengan cincin yang Nabi pakai. Cincinnya perak, batunya ada berwarna hitam atau berwarna hijau, barangkali itu zamrud. Ada juga berwarna merah. Dan ada juga disebut dalam hadis mengatakan Nabi memakai akik, batu akik Yaman. Sampai satu hadis Nabi sebut ikhtadimu bil akik fa innahu barakah. Pakailah kamu cincin yang berbatukan batu akik kerana ia ada keberkatan padanya. Jadi begitu cara Nabi. Ada satu hadis dalam Imam Tirmizi juga disebut Nabi pernah menyarung tangan menggunakan cincin emas. Kemudian Nabi lihat para sahabat pun ikut juga, semua pakai emas. Kemudian Nabi tanggalkan semula. Nabi kata aku tak akan pakai sampai bila-bila.
Ini satu bentuk pengharaman lah bagi orang lelaki memakai cincin yang ini daripada emas. So yang Nabi pilih, Nabi pakai silver atau perak. Dan juga satu hadis juga Nabi pakai cincin yang dibuat untuk cop mohor. Sebab ada raja-raja bila diberikan surat yang tak ada stempel ataupun mohon tidak diterima. Di waktu itulah Nabi asaskan cincin ini, dan bila diutus surat Nabi stampkan. Cincinnya berbunyi Muhammadur Rasulullah. Yang selalu kita nampak lah. Yang kita nampak tu. Yes. Masya Allah. Jadi itu sebahagian daripada, tu baru sikit. Tu baru sikit tentang pakaian, pencerahan tentang pakaian baginda SAW, iaitu cincin. Cincin tu daripada perak. Dan ada juga dipakai dengan akik. Betul lah, berbatu lah. Dengan batu akik. Tapi ada satu ketika juga macam Ustaz cakap, Nabi pakai emas dan para sahabat ikut. Tapi bila para sahabat ikut, Rasulullah nampak para sahabat semua ikut, Nabi cabut dan baginda berkata dia tak akan pakai lagi sampai bila-bila. Jadi itu salah satu bentuk pengharaman bagi lelaki lah. Sebab apa yang kita tahu, emas adalah perhiasan perempuan. Betul Ustaz? Betul. Jadi itu sedikit tentang dua tentang syama'il baginda Rasulullah SAW, iaitu makanan, cara makan dan juga pakaian baginda SAW. Kita berehat sebentar, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita bertemu kembali. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam podcast kita dan kita masih membincangkan tentang Syama'il Muhammadiyah, iaitu berkenaan dengan Rasulullah SAW. Tadi kita dah membincangkan tentang makanan dan juga pakaian. Ustaz, kat sini ada beberapa soalan tentang pakaian, tentang cincin tadi yang Ustaz kupas. Okay. Ada yang bertanya jari mana yang Rasulullah pakai? Ada yang kadang-kadang ada yang kita nampak, ada yang orang pakai jari telunjuk, ada yang pakai jari tengah, kan? Tapi yang mana sebenar-benarnya yang sunnah, Ustaz? Baik, berkaitan dengan jari manakah yang Rasulullah pakai, Imam Tirmizi selitkan juga bahawa jari yang Nabi pilih untuk memakai cincin adalah daripada tangan kanan baginda Nabi dan jari manis. Ada kalanya Nabi pakai jari kelingking. Okay, walaupun ada di sana hadis bahawa Sayyidina Hasan dan Husin kebiasaan mereka memakai di tangan kiri di jari kelingking atau manis, tapi di tangan kiri mereka. Ini menggambarkan bahawa sudah tentu Sayyidina Hasan Husin juga melihat bahawa Nabi pernah juga memakai di tangan kiri Nabi. Tapi dilihat di sini Imam Tirmizi mengatakan Nabi memakai cincin di jari manis di tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bolehlah kita memilih nak pakai jari manis boleh, nak pakai jari kelingking boleh. Cuma ada dimakruhkan di situ, makruh kita mengguna pakai di jari telunjuk. Makruh kerana apa? Para ulama membahaskan kerana ini adalah kebiasaan daripada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi apa-apa yang dibuat oleh kaum Nabi Lut itu, walaupun kita tahu di sana mereka ini adalah kaum yang membuat hubungan songsang, maka itu adalah dimakruhkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah amat sunnah yang dituntut, bahkan yang dibuat oleh baginda kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jari manis di tangan kanan Nabi. Begitu. Jadi itu pencerahan tentang bagaimana atau di mana atau di jari mana yang Rasulullah pakai cincin baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu dua. Jadi jari manis dan jari kelingking. Jadi tadi pun Ustaz dia cakap akhir tadi, Nabi melarang ataupun benda tu makruh pakai di jari telunjuk sebab menunjukkan atau melambangkan persamaan dengan kaum Nabi Lut. Ustaz, ni ada soalan juga ni tentang makanan. Ada lagi tak tentang makanan yang baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan makanan harian? Masya-Allah. Dalam bab makanan sebenarnya ada banyak yang Nabi makan. Contohnya bubur Nabi. Ada banyak. Antara yang Nabi gemar makan, satu bentuk kegemaran Nabi, iaitulah makanan disebut sebagai as-sufal. As-sufal ni apa dia? Kurma yang dicampur dengan roti, digaul. Kurma tu, diambil kurma tu, buangnya bijinya, digaul dengan roti, makan begitu. Jadi satu makanan berat untuk Rasulullah. Dan banyak para sahabat mengatakan kadang-kadang sufal ini adalah sisa makanan yang ditinggalkan daripada kurma atau roti, digaulkan, dimakan. Okay. Jadi itu pun kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian kita, Ustaz. Satu boleh bentuk jadikan makanan praktikal sebenarnya. Makanan sunnah jugalah, Sunnah juga. Ustaz. Sebab apa yang dibuat oleh Rasulullah tu semuanya sunnah. Semuanya Betul, sunnah. Ustaz? Betul. Jadi beli roti, beli kurma, gaul, makan. InsyaAllah boleh jadi makanan sunnah. Bukan insyaAllah, pasti makanan sunnah. Betul. Ustaz, InsyaAllah. Jadi ini soalan yang terakhir, Ustaz. Baik. Untuk podcast kali ini, iaitu tentang akhlak. Ini bab ini terlalu banyak orang suka. Bahkan Ana sendiri pun suka, Ustaz, dengan apa tajuk akhlak baginda Rasulullah SAW ni yang digelar sebagai khuluqin azim. Betul Ustaz? Betul. Kalau salah betul kan, Ustaz? Betul. Jadi Rasulullah ni orang yang mempunyai akhlak yang agung. Jadi Ustaz boleh ceritakan tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, Ustaz? Masya-Allah. Kalau kita lihat seluruh penghidupan Nabi itu adalah akhlak. Baik, dalam hadis Imam Tirmizi, ada satu hadis Imam Tirmizi memilih untuk kumpulkan di sini bahawa satu hari bila Nabi bertandang ke rumah Anas bin Malik.
Bila Nabi bertandang ke rumah Anas bin Malik, ini akhlak kita nak lihat bahawa Rasulullah ni tak fokus hanya orang dewasa saja. Bila bertandang ke rumah Anas bin Malik, Nabi perasan bahawa adiknya Anas ini sedang bersedih. Adiknya Anas ni sedang duduk kat satu tempat sedang bersedih. Maka Nabi bertandang ke rumah Anas, berbual dengan ayah ibu Anas. Dan Nabi tanya pada ayah Anas, kenapa anak kecil tu tengah sedih? Oh, kata ayahnya, dia ada bela burung kecil, burung ni dah mati. Maka Nabi pergi kepada anak ini, Nabi kata, ya Aba Umair. Ini satu bentuk sapaan Nabi. Nabi sapa dengan benda yang baik. Wahai anak anda Abu Umair, ma fa'ala Nughair, apa dah jadi dengan burung kau? Maka anak ni kata, burung saya suka, saya sayang, dah mati apa semua. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata, daripada gurauan Nabi yang simple ni, Nabi gurau, Nabi hiburkan anak ini, para ulama telah keluarkan lebih 400 masail fiqh. Masya Allah. Daripada bentuk tu. Nak mengatakan canggihnya Nabi ini dan berguraunya Nabi ini, walaupun Nabi tak fokus orang dewasa, bahkan Nabi juga fokus kepada anak-anak kecil. Jadi kita kadang-kadang pergi rumah orang, kita bertandang ke rumah orang, kadang-kadang kita tak perasan bahawa adanya kewujudan anak-anak kecil sedang bermain, kita tak ambil peduli. Tapi akhlaknya Nabi SAW, walaupun anak kecil, Nabi bertegur juga. Nabi tengok kenapa dia sedih, mesti ada sebab ni. Nabi nak masukkan juga ke kebahagiaan, kegembiraan pada hatinya. Ini bentuk akhlak. Ini bentuk akhlak. Masya Allah. Jadi itu bukan saya saja yang suka tentang akhlak. Mungkin saudara-saudari sekalian yang tengok podcast ni pun sangat-sangat suka tentang bab Syama'il Muhammadiyah yang menerangkan tentang akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil pelajaran yang diajar oleh Rasulullah langsung tentang akhlak baginda dengan anak kecil macam mana, dengan sahabat macam mana, dengan orang tua macam mana. Jadi jangan kita boleh jadikan Rasulullah tu sebagai manusia yang paling terbaik untuk dicontohkan oleh kita sendiri, insya-Allah. Ustaz, alhamdulillah kita dah sampai pada penghujung podcast untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kongsikan ilmu tentang Syama'il ni Ustaz jadi pelajaran ataupun boleh kita terapkan dalam ataupun praktikkan dalam kehidupan sehari kita, insya-Allah. Jadi untuk sahabat-sahabatku sekalian, insya-Allah kita berjumpa dalam podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.